sebagai contoh dalam isu rezeki. Dalam isu rezeki ni kita kadang-kadang kita jadi tidak yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan masa mula-mula nak minta kerja dulu-dulu ni, dia kata apa? Nak kerja kalau boleh kena kerja dengan kerajaan. Pasal apa kerja kerajaan? Paling kurang ada pencen. Nanti hidup nanti terjamin. Contohnya, kalau kita olah bahasa tu, kita berusaha, tak ada masalah. Usaha kita kena fikir juga masa depan ni macam mana. Tapi kalau kita menyatakan bahawa hanya kerana kerja itu menjamin kita punya rezeki, yang lain semua tak menjamin, maksudnya kita tidak, seolah-olah bahasa kita tu, faham, bukan saya nak tuduh, tetapi seolah-olah bahasa kita tu menyatakan orang yang tak kerja kerjaan ni akan mati gebulok. Contohnya akan mati tak cukup makan, tak ada pencen, siapa tak boleh nak bagi makan, dan seumpamanya. Jadi di situ kita kena perbetulkan, dan di sinilah kita kena berikan wasiat yang baik kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Belajar ini bukan kerana untuk makan, belajar ini bukan kerana nak mendapat kerja yang bagus-bagus, belajar ini bukan nak mendapat pangkat yang tinggi-tinggi. Belajar ini adalah untuk menuntut tuntutan syariat kepada kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah tuntutan yang wajib. Kita kena belajar, dan dengan belajar ini Allah Ta'ala akan menganugerahkan kedudukan yang tertinggi. Kedudukan orang yang berilmu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan kedudukan yang tinggi itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki ataupun memberikan kedudukan yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jangan kita yakin, jangan kita tak confident dengan perbuatan kita yang baik. Jangan kita mencemarkan keyakinan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi rezeki Ar-Razzaq, yarzuq min haitsu la yahtasib, yang memberi rezeki yang kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang dia tak sangka-sangka daripada mana datang rezeki tersebut. Ini yang perlu ada keyakinan kepada kita, khususnya bagi kita yang sudah mula mengenal bahawa agama ini adalah salah satu penyelesaian. Islam ini adil. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada bayar zakat. Dia ada bayar zakat. Bagi mereka yang kaya, dia kena bayar zakat. Dan zakat ni pun syarat dia sangat ketat. Sangat ketat syarat dia. Antaranya mesti kena cukup haul dan cukup nisab. Haul ni apa? Pusingan, cukup setahun daripada mula dia simpan. Nisab adalah cukup simpanan dia, tidak berkurang selama setahun. Apa dia? Iaitulah kalau ditetapkan sekarang ni 15,500 lebih macam tu, 16,000 lah kita kata lebih kurang. 16,000 kalau ada aset tak berubah ataupun simpanan kita tak sentuh langsung, duk guna hak pendapatan hak lain, yang tu tak usik langsung, maka yang tu kena buat keluar zakat. Buat keluar zakat bukan 25%, bukan 50%, 2.5 saja. Allahu Akbar, sikit sangat-sangat. Sebab tu kadang-kadang saya tanya banyak sikit, saya kadang-kadang cerewet. Dia main kata, ni ustaz, saya nak bayar zakat. Tengok-tengok 2,000. Oi, betul ke makcik 2,000 ni zakat ni? Pendapatan berapa kalau 2,000 bayar zakat? 25 daripada berapa persen? Kira balik dapat tu aset dia berapa puluh K, berapa puluh ribu, dan mungkin itu kita kena tanya balik, betul ke makcik ni nak bayar zakat sampai 2,000? Makcik kerja apa? Ada orang yang telefon saya, dia berniaga, laki bini, pendapatan dia
laki dengan bini ni 3,500 tadi pun dah, Ustaz saya nak bayar zakat tahun ni. Betul ke? Cukup ke 3,500? Dan sekarang ni istilah B40 nya dengan istilah COVID nya, berniaga pun tak tentu lagi, nak ada anak-anak lagi, bagi duit pada mak ayah lagi, kemudian maintenance bayar bil api, bil air, kemudian apa ni, macam-macam. Kita kena senarai, tanya balik. Dah kali saya kata, kok tak layak bayar zakat ni? Nampak keinginan kita nak bayar zakat tu memang Masya Allah sangat bagus. Tapi dengan saya dia cerewet, bukan Ustaz orang nak bagi kat darah hadis pun tak mau kah? Bukan macam tu. Kalau sedekah lain, kalau sumbangan lain. Sumbangan tak ada syarat apa-apa, sikit ke banyak ke terpulang. Nak wakaf tidak ada syarat apa-apa. Nampak tak? Nak bagi banyak ke sikit ke, sekurang-kurang RM3 ke RM5 ke, bagi tak ada apa masalah. Cuma bila zakat dia ada syarat-syaratnya. Maksudnya hanya orang yang kaya. Bila hanya orang kaya saja boleh bayar zakat, maka disitulah anjuran kepada kita untuk menjadi kaya tu lah. Anjuran kepada kita untuk menjadi kaya, dan disitulah jaminan kepada kita Islam. Kalaupun ada orang susah, di sana ada orang kaya. Bila ada orang kaya akan membantu orang yang susah. Di situ saya nak ambil poin dia tak mana, sebab rezeki ni insya-Allah Allah Taala akan jamin. Kita susah, kita usaha, kerja kontrak, kerja cleaner, dia banyak menggunakan tenaga, tetapi dibayar upah yang sedikit. Itu benda yang, perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan normal kita hari ini. Dia kerja, bukannya dia kerja biasa-biasa, kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang malam berniaga lagi, berniaga burger dan seumpamanya. Di saat orang nak jadi fitness, orang nak jadi fit, tiba-tiba dia pergi menjaga burger malam-malam, tak laku, orang tak beli dah. Sebab apa? Semua nak dikurus. Semua nak jadi kurus, semua duk promote untuk senaman, tak boleh makan malam-malam. Dia berniaga malam, tak kena time, tengok-tengok orang tak beli, tak laku juga. Siang kerja, malam pun kerja, tapi pendapatan sedikit. Bukan tak usaha. Nampak tak? Bukan tak usaha. Dan disitulah ada perkara-perkara yang dimaksudkan dengan zakat ini, membantu orang yang susah. Jadi Islam itu adalah penyelesaian. Islam adalah penyelesaian yang sepatutnya kita kena yakin dengan Allah dan rezeki, apatah lagi binatang-binatang di dalam pandangan kita, di dalam hutan belantara yang jauh daripada pandangan kita, semua mendapat rezeki, apatah lagi kita manusia. Apatah lagi kita ni manusia yang berakal, yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.